Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel panas. Ya, MP PAS ini ya, apabila sekarang ini sebenarnya kita tahu isu yang trending adalah ya bagaimana PAS ya, Parti PAS tidak membayar ya, dan juga berhutang hampir, bukan hampir lah ya, 2 juta, lepas itu company itu gulung tikar dan tukar nama, dan diteruskan lagi ya, mereka lagi berhutang 600.000 sahabat-sahabat semua. Namun apa yang berlaku sehingga hari ini ya tidak ada pembayaran dilakukan, tidak ada pembayaran dilakukan sehingga perkara ini melibatkan mahkamah untuk mereka menuntut. Jadi hari ini YB Jelutung ya membuat satu pertanyaan kepada salah seorang pemimpin PAS, MP daripada PAS di dalam parlimen ya, berkaitan dengan Harakah yang berhutang ini. Jadi mari kita dengar sahabat semua bagaimana koyaknya mengunci mulut MP PAS ini, tidak berani untuk memberikan jawaban. Tapi kalau di luar berdegar-degar ya mereka untuk membuang fitnah, menjajah fitnah, tuduhan dan sebagainya. Rumah-rumah ibadah bukan Islam diberi subsidi supaya rakyat tidak tertanggung dengan bebannya berat. Selain sebab Pak Bunta, nak tanya boleh? boleh, Sahabat silakan. saya. Terima kasih, Muhammad. Saya teruja dengan perbahasan Yang Berhormat yang menyarankan bagaimana kita boleh mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban kakitan kerajaan. Bagaimana pula dengan saranan Yang Berhormat, permintaan daripada pencetak majalah Harakah yang mengadu tidak membayar hutang dan mengadu bahawa pemimpin-pemimpin PAS suka belanja dengan tak tentu hala tapi hutang Harakah tidak dibayar. Apa penjelasan Yang Berhormat? Saya tanya soalan dengan elok, saya minta Yang Berhormat balas dengan elok. Terima kasih. Saya akan jawab di luar dewan. Tak ada kena-mena dengan tajuk. Saya ingat ulangan tak ada, aman stosa. Jelutung ada rupanya. Ya Allah. Cukup. Saya tanya soalan dalam dewan, Yang Berhormat. Saya jawab luar dewan. Saya nak membela PAS. Itu isu di luar dewan. Nak bawa dalam dewan apa? No, saya Jom membela kita PAS, berbual luar dewan. mempertahankan Tak ada. PAS, Saya tak bagi. Duduk. Tak ada kaitan. mempertahankan pekerja-pekerja pencetak Harakah. Tuan Ketua, saya tak bagi dah. Rupanya ada lagi tukang kacau. Bagi peluang, tanyalah elok-elok yang ada kaitan dengan tajuk Jelutung. Tak kerti nak bertanya, jangan bertanya. Tuan Yang Bertua, mengikut portal resmi Jabatan Pertanian, seluas 103,563 hektar tanah terbiar yang melibatkan 46,382 lot di Semenanjung Malaysia, termasuk di wilayah Persekutuan Labuan, dan tanah terbiar yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Tak perlu saya bacakan satu persatu. Di Johor pun ada, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan. Jumlahnya 103,563 hektar dengan bilangan lot 46,382. Dalam usaha untuk membasmi atau menoktahkan kemiskinan yang sekarang ini dipahamkan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, sebanyak 110,663 isi rumah miskin Tegar direkodkan sehingga 30 September berbanding 130,000 lebih yang dicatatkan pada Februari 2023. Persoalan saya, apakah usaha-usaha kerajaan bagi memajukan dan mengusahakan 103,000 lebih hektar tanah yang terbiar tersebut supaya bermanfaat kepada golongan miskin Tegar? Yang kedua, tindakan Omar Abdul Aziz dalam mengurus negara, mengutamakan pembangunan dalam negeri dibandingkan perluasan wilayah. Dalam satu kaedah fiqh namanya aulawiyat, memberi keutamaan pembangunan dalam negeri berbanding meluaskan wilayah. Persoalannya, menukar kereta sedia ada yang digunakan oleh menteri-menteri sekarang ini kepada kereta baru EV, adakah satu keutamaan di ketika rakyat dijerut dengan kos sara hidup yang tinggi? Apa manfaat yang rakyat dapat apabila kerajaan tukar kereta baru yang belum sampai pun 5 tahun digunakan? Okey. Jangan sibuklah Jelutong. Tidakkah ini membazir? Sedangkan membazir adalah saudara syaitan.
Innal mubazirin kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya perbuatan membazir adalah saudara-saudara syaitan. Begitu juga kerajaan memberi ribat 2.400 kepada rakyat yang pendapatannya 100 2.000 setahun, mana sebulan 10.000. Tak apalah kalau nak bagi kepada rakyat yang kaya untuk membeli motosikal EV. Bagaimana dengan rakyat yang mampu beli kereta biasa, menggunakan petrol, harga motor pun mahal, harga minyak masih lagi tidak turun, kos sara hidup tinggi, beras tempatan tidak ada, kalau ada di pasaran pun mahal, beras import pula mahal. Ini sudah tentu menjadi beban kepada rakyat. Sepatutnya kerajaan turut memberi subsidi minyak ataupun mengurangkan cukai di kenderaan biasa, kerana majoriti rakyat hanya mampu membeli kereta menggunakan petrol atau diesel berbanding dengan rakyat yang pendapatannya 120,000 setahun. Jelutong bolehlah beli, orang lain mana boleh beli. Tuan Yang Bertuah, antaranya lagi melarang para gubernur dan juga pembesar negara, gubernur ni menteri besar, dan juga menteri-menteri menggunakan wang umat sebagai modal usaha peribadinya. Dan yang seterusnya, ini menarik, memutuskan bahawa negara sepatutnya menanggung hutang seseorang jika memang orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar hutang selama hutangnya bukan untuk membuat maksiat dan juga pemborosan. Seperti membantu orang bujang yang tidak punya wang untuk pihak kerajaan membayar maharnya kalau ingin bernikah. Itu contoh. Yang kedua, nak menghapuskan fakir miskin mungkin agak payah. Mengurangkan mungkin boleh. Tetapi sebagaimana yang pernah saya sebut, dalam janji manifesto PH yang akan menghapuskan hutang PTPTN dan berikan beasiswa kepada golongan B40, inilah peluang terbaik untuk kerajaan menghapuskan hutang PTPTN dan juga memberi beasiswa kepada golongan B40 supaya mereka tidak terbeban dengan bermacam-macam pinjaman. Ingat, fuqara wal masakin bukan saja mereka yang ada pendapatan tapi tak cukup, atau mereka yang tak ada pendapatan dan juga tak ada harta, tetapi pelajar-pelajar yang baru keluar universiti yang tak mampu nak bayar hutang pun dalam kategori wajib dibantu dan untuk meringankan beban mereka. Apa salah kiranya untuk dihapuskan saja PTPTN secara bersasar. Wow, itu dia sahabat semua. Ucapan daripada ahli parlimen PAS. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan, dicadangkannya itu. Katanya bagi orang yang berhutang, kalau dia tidak boleh bayar hutang, kerajaan kena bantu bayar hutang. Lepas tu dia katakan kalau mereka-mereka ya yang berbelanja mewah, beli kereta baru, membazir, katanya itu saudara dekat kepada iblis. Tapi dia lupa ya apa yang berlaku di Kedah, maafkan saya, di Kelantan. Esko-eskonya menukar kereta daripada kereta biasa kepada kereta Mercedes. Jadi maksudnya sahabat semua, kalau dia katakan seperti itu, bahwa mereka yang membazir, ya, menggunakan duit rakyat, maksudnya mereka itu adalah saudara dekat kepada iblis. Jadi tidakkah kenyataan ini menembak kepada esko-esko, pemimpin-pemimpin daripada PAS yang membeli, menukar kereta kerajaan kepada Mercedes, sahabat-sahabat semua. Aduh, inilah dia. Dan akhirnya apabila YB Jelutong bertanya, dia pula tidak dapat menjawab, mengunci mulut, kononnya mau menjawab di luar. Inilah sikap pengecut dan tidak berani untuk menjawab berkaitan dengan haraka yang berhutang. Adakah seperti mana yang dicadangkan oleh MP PAS ini, ya, apabila haraka tidak dapat membayar, adakah mungkin dia akan mencadangkan kerajaan untuk membantu membayar hutang mereka, sahabat semua? Seperti mana yang dikatakan dalam hujahnya sebentar tadi. Agak memeningkan hujah-hujah daripada pemimpin-pemimpin PAS ini, sahabat semua. Itu apa yang saya kongsikan. Memang agak lawak, tapi inilah standard yang ada pada pemimpin-pemimpin MP ahli parlimen daripada PAS. Saya tidak tahu ini standard tahap apa, level apa, tahap gaban, tahap
tujuh petala langit? Tidak pasti. Ya, bagaimana dengan pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.